Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Jadi kita sambung kitab kita Riyadhus Salihin. Kita berhenti di tajuk bab fil yaqin wa tawakkal. Bab yakin dan tawakal, dan kita masuk hadis yang kedua. Ya, ataupun kalau daripada awal kitab, ini hadis yang ke-75 lah. Sebab kitab kan kita bermula dengan bab ikhlas, kemudian bab taubat, bab sabar, bab benar, bab taqwa. Sekarang kita berhenti di bab yakin dan tawakal. Masih lagi dalam bab tawakal. Dan sebelum saya masuk pada hadis yang kedua, kita ingat baliklah apa itu tawakal. Tawakal adalah salah satu sifat mahmudah. Dan tawakal ni adalah sifat batin. Dia berada di dalam hati, bukan zahir. Seperti mana ikhlas, seperti mana tawaduk, seperti mana pemurah, dia duduk dalam hati, sifat dia. Begitu juga sifat-sifat buruk yang berada dalam hati, takabur, ujub, sum'ah, termasuk dengan tawakal. Tawakal dia adalah sifat hati. Tapi sifat hati yang diterjemahkan pada zahir lah. Zahirnya nampaklah kesan sifat tawakal tu. Apa itu tawakal? Tawakal adalah sidqul abdi, yakni tulus murninya hati seseorang hamba, fil i'timadi ala Allah, dalam berpegang pada Allah. Ini hati dia. Hati seorang hamba tu memang dia betul-betul jujur, tulus, murni. Dia bergantung pada Allah, bukan selain pada Allah. Fi jalbil manafi', dalam mendapatkan manfaat-manfaat. Dia nak cari rezeki ke, dia nak sembuh pada penyakit ke. Jadi walaupun dia bekerja, walaupun dia makan ubat, tapi kebergantungan hati dia pada Allah. Au daf'isu wad-dar wal makruh, ataupun untuk menolak benda-benda yang buruk, benda-benda yang tak elok daripada kita. Macam tadi dah sebut, untuk menolak sakit pada kita ke, untuk mengelakkan daripada kemalangan ke, mengelakkan daripada kena curi ke, kita buh kunci kat motor. Jadi walaupun kita buat semua benda tu, tapi kebergantungan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambungan lagi disebut wal akhzu bil wal sa'yu lil akhzi bil asbabil masyru'ah. Dalam masa yang sama kita buat sebab-sebab yang disuruh, sebab-sebab yang disyariatkan. Kalau kita takut rumah kita kena curi, kita kuncilah. Motor kita kena curi, kita kuncilah. Itu sebab-sebab yang disuruh dalam agama. Jangan tinggal sebab itu diperintah. Tawakal Allah Ta'ala perintah, mengikut sebab juga Allah Ta'ala perintah, dua-dua. Jadi kalau kita bertawakal kita tak ikut sebab, maksudnya kita telah menafikan, kita dah mengabaikan satu perintah Allah, iaitu mengikut sebab. Seperti mana ada seorang lelaki yang mana dia biarkan unta dia tanpa diikat. Nabi kata, awak tak ikat? Dia kata, aku bertawakal pada Allah. Maka Nabi kata, iqilha wa tawakkal ala Allah. Ikat dulu baru bertawakal. Ikat juga, sebab itu sebab, hukum sebab. Dan tawakal, ikat dapat pahala, tawakal dapat pahala. Kemudian sambungan lagi, dia kata ma'al imanil jazim bi anna naf'a wad darra wal ata wal man'u, dengan keimanan yang tulus murni, yang kukuh, bahwasanya keselamatan, kedamaian, pemberian, penghalangan, segala mudarat ni biyadillahi wahdah, berada dalam kekuasaan Allah semata-mata. La ahadun siwah, bukan yang lain. Makna dia, walaupun kita dah kunci motor, kita tahu kalau nak hilang. Kunci tu pun tak boleh halang. Yang boleh halang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah kunci rumah kita elok-elok lah. Kita yakin kalau Allah Ta'ala nak izinkan pencuri masuk juga, kunci tu pun tak boleh halang. Jadi jangan bergantung pada kunci tu. Hati kita tak bergantung pada kunci tu. Hati kita bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita sakit makan ubat, kalau Allah Ta'ala nak bagi sembuh, walaupun tak makan ubat. Tapi kalau tak sembuh, ubat lagu mana pun tak boleh sembuh. Sebab tu kebergantungan pada Allah Subhanahu Wa Taala.
wal jawarih mushtariqatun bil asbab. Anggota badan kita ni sibuk mengikut sebab. Maka ubat, cari rezeki, kunci motor, ini semua sebab-sebab. Wa ammal qalbu fala yata'allaqu wa yanshaghilu illa billahi wahdah. Adapun hati, dia tak terpaut dengan sebab-sebab tu. Dia hanya berpaut pada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tawakal. Kita sebut 2 kali dah saja, ulang ya tuan-tuan. Baik, kita tengok hadis yang kedua. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma aidan. Hadis daripada Ibnu Abbas, ini sepupu Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana yaqul, adalah Nabi selalu berdoa. Ini antara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa ni, doa yang paling afdal adalah doa yang berada dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan nak berdoa, doa dalam Quran jangan tinggal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, surah Al-Baqarah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin, surah Al-A'raf. Kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana surah Ali Imran. Banyak lagi doa-doa ni. Doa yang paling afdal, doa yang berada dalam Al-Quran. Setelah itu adalah doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau boleh doa yang Nabi ajar ni kita hafal lah. Dan biasanya doa-doa yang tuan-tuan hafal tu, kebanyakannya doa memang daripada Quran dan hadis lah. Setelah doa di dalam Quran, dalam hadis, barulah doa-doa yang disusun oleh para ulama. Setelah pada itu doa yang kita susun sendiri. Sebab doa biasanya, doa yang disebut dalam Quran dan dalam hadis ni, biasanya dia jami' mani', doa yang merangkumi kebaikan dunia dan akhirat. Sebab kadang-kadang takut kita silap minta. Silap minta kadang-kadang. Sebab tu kadang-kadang kita kena tiru doa tuan-tuan yang mana dalam Al-Quran. Zaman Nabi SAW ada seorang lelaki yang mana Nabi pergi ziarah dia, dia sakit teruk. Nabi pergi ziarah dia. Bila Nabi pergi ziarah dia, Nabi tengok dia ni sakit teruk, tak makan, badan dah jadi kuih kering dah. Kuih kering. Jadi sebab terlalu sakit. Nabi tengok pelik dia. Maka Nabi SAW pun tanya dia, Al anta tad'ullah syai'an, adakah kau ada berdoa sesuatu pada Allah? Sebab dia ni orang yang baik. Nak kata dia ni jahat, tak jahat, baik. Tapi maka Nabi tanya pada dia, ada doa apa-apa pada Allah? Cara dia berdoa pada Allah. Laki ni kata ada. Dia berdoa pada Allah, dia kata Allahumma ma kunta mu'aqibi fil akhirah fa'ajilhu fid dunya. Doa dia. Doa dia kata, ya Allah, sekiranya pada aku ada dosa, yang mana dosa itu aku akan dihukum di akhirat, kau hukum aku di dunia. Baguslah tu macam doa dia. Tapi Nabi terkejut doa dia. Nabi kata subhanallah. Subhanallah ni pelik terkejut. Anta la tutiqu, anta la tastati'u, kau takkan mampu. Yang ni kita minta Allah segerakan hukuman kita. Sepatutnya bukan itu yang kita minta keampunan. Kita minta afiah supaya Allah Ta'ala lepaskan kita daripada dosa-dosa. Bukan kita minta kita dihukum di dunia. Jadi dia minta begitu pada Allah. Kemudian Nabi kata, bukan begitu doa dia. Minta kau takkan mampu sebagai manusia. Memanglah di akhirat nanti dia akan duduk derajat tinggi, tapi manusia takkan mampu begitu. Sebab memang kita akan dibalas dengan dosa kita. Tapi kebanyakan dosa tu Allah maafkan. Yang kita cari keampunan, kemaafan daripada Allah. Maka Nabi ajak dia. Nabi kata, doalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beri kebaikan dunia, yakni Allah maafkan kita. Dia kerana dosa kita, jangan Allah Ta'ala turunkan bala sehingga hidup kita jadi susah kerana dosa kita. Kemudian kita minta juga kebaikan akhirat. Sebab tu doa, antara doa yang baik tuan-tuan, antara doa yang sangat baik adalah minta kemaafan dan keselamatan. Tu antara doa yang terbaik. Sepatutnya kita tak tinggal lah. Doa kemaafan dan afiah. Afiah ni keselamatan. Antara doa yang terbaik tuan-tuan. Setelah tuan-tuan masuk Islam, itu antara doa yang terbaik. Allah, contoh doa dia yang Nabi ajar, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata wal-mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Maksudnya, ya Allah, aku mohon padamu kemaafan, keselamatan dan kecukupan dalam agama, dunia dan akhirat. Maknanya kemaafan ni apa? Maknanya dia, kalau kita ada buat salah ke apa, kita minta Allah ampunkan kita, Allah tak hukumkan kita. Sebab bila kita buat dosa, dosa ni memang kebanyakan masalah dalam hidup kita kerana dosa. Semua benda, daripada sakitnya, daripada kereta rosak, rumah, bala bencana yang tak menyenangkan hati kita, kebanyakan dosa-dosa yang lepas.
Ini sebut dalam Al-Quran, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Segala musibah yang timpa hidup kita ni, yang menyusahkan kita lah, hati kita runsing ke, fikiran kita sempit ke, kereta kita rosak ke, apa benda yang kita tak berkenan lah yang berlaku dalam hidup kita. Dalam Quran disebut fabima kasabat aydikum, kebanyakannya kerana dosa-dosa yang kamu buat dulu. Wa ya'fu an katsir, dan kebanyakan dosa tu Allah maafkan. Sebab tu penting kemaafan tu. Kita harap supaya dosa yang kita terjebak Allah maafkan kita, sehingga kita tak dihukum di dunia dan di akhirat. Itu kena minta kemaafan dan afiah. Satu lagi tuan-tuan, ada satu orang dia minta pada Allah begini, dia doa, Nabi dengar. Dia doa, dia kata, Allahumma inni as'aluka sabra. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya, aku mohon kepadamu ya Allah kesabaran. Ya Allah, aku memohon kepadamu kesabaran. Nabi tegur dia. Nabi kata jangan mohon kesabaran. Sebab sabar itu datang dengan bala. Memanglah tuan-tuan bila diuji dan tuan-tuan sabar, darjat tuan-tuan tinggi di akhirat. Takut tak mampu, itu saja. Sebab tuan-tuan tak akan sabar kecuali tuan-tuan ditimpa musibah. Betul tak tuan-tuan? Bila tuan-tuan sabar, tuan-tuan akan mendapat pahala yang besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar diberi balasan pahala tanpa ada batasan. Sangat besar pahala dia. Tapi takut tak mampu. Kalau kita senang, kita nak sabar apa? Kita senang, kita kaya kan, sabar apa? Kita senang. Bila kita nak sabar? Bila kita tak ada duit. Bila kita sakit. Bila kita ditimpa musibah, baru ada sabar. Sebab tu bila sahabat tu minta, ya Allah, aku mohon kepadamu kesabaran, maka Nabi kata, tas'alukallahal bala. Kau minta pada Allah ujian. Sebab kesabaran dia diperlukan ketika ujian. Bila ujian, Allah kurniakan kesabaran. Takut tak mampu maka Nabi suruh minta apa? Nabi kata mintalah kemaafan dan afiah. Nabi suruh minta itu, kemaafan dan afiah. Cumanya bila kita nak minta sabar ni, ya, disunatkan minta sabar bila kita diuji oleh Allah. Sunat minta sabar. Seperti mana penyihir Firaun kan, bila nak dibunuh oleh Firaun, semua kata Rabbana afriq alaina sabra, ya Allah limpahkanlah kami kesabaran. Kita bila diuji oleh Allah, ya Allah kurniakanlah kesabaran. Bila kita ditimpa musibah, kita kena mohonlah pada Allah kesabaran. Moga Allah Taala berikan kita ketahanan, mampu untuk menghadapi ujian tu. Bila kita diuji oleh Allah, kita minta kesabaran. Bila belum diuji, kita minta kemaafan dan keselamatan. Begitu. Jadi kalau tuan-tuan nak hidup senang, tuan-tuan nak kaya, tuan-tuan minta pada Allah kesyukuran. Ya Allah kurniakanlah kepada kami kesyukuran. Kerana apa? Syukur itu datang dengan nikmat. Supaya tuan-tuan menjadi orang bersyukur, tuan-tuan dikurniakan banyak nikmat dan tuan-tuan mendapat kesyukuran dan tuan-tuan selalu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, kita tengok doa Nabi SAW. Pendek kata tuan-tuan, kalau tuan-tuan rajin berdoa, tengok doa-doa yang dalam Al-Quran dan yang ma'thur daripada Nabi SAW. Ini antara doa Nabi lah. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Muttafaqun alaih. Hadha lafzul Muslim wa ikhtasarahu Bukhari. Baik. Tak apa. Jadi doa dia, Nabi pernah berdoa, Nabi sebut Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, kepadamu aku menyerahkan diri. Menyerahkan diri. Kita Islam agama yakni menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam tu ini menyerah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna dia segala kehendak kita, keinginan kita, nafsu kita, kita tundukkan seperti mana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Itu makna kita menyerahkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah makna Islam. Kalau orang tanya apa makna Islam? Apa itu Islam? Islam maksudnya penyerahan diri pada Tuhan. Daripada aslama yuslimu, aslim islaman, masdar dia. Jadi Islam tu maksud dia agama penyerahan diri kepada Tuhan. Apa makna penyerahan diri pada Tuhan? Kita tunduk dan patuh segala perintah dan titah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna Islam. Dan menariknya kalau tuan-tuan pernah belajar tentang perbandingan agama kan, agama apa-apalah, agama Hindu dengan kitabnya Veda, Yajurveda, Atharvaveda ataupun Trivikata, mana-mana kitab Buddha ke, agama Sikh ke, mana-mana agama lah. Bila tuan-tuan tengok dia punya manuskrip lama, bila disebut tentang agama, dia akan sebut penyerahan diri pada Tuhan. Penyerahan diri pada Tuhan.
Tapi dalam bahasa kitab mereka lah. Dalam Islam, dalam bahasa Arab disebut Islam. Islam ni apa? Semata-mata menyerahkan diri pada Allah, Tuhan sekalian alam. Makna dia segala perintah Allah kita tak lawan, kita tak ingkar. Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda kita menyerahkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi sebut, Allah malaikat Islam tu, aku menyerahkan diri aku kepadamu. Baik kita musamah, kita orang Islam, kita menyerahkan diri kita, wajib menyerahkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa bika amantu, dan denganmu aku beriman. Ini beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu aku bertawakal. Jadi berserah diri. Bertawakal. Saya sebut tadi tawakal tu apa? Kebergantungan hati pada Allah, bukan pada sebab. Tu ingat bila sebut tawakal, ingat tu. Kalau tuan-tuan makan ubat, tuan-tuan tak bergantung pada ubat, tuan-tuan bergantung pada Allah. Bila tuan-tuan cari rezeki dengan berniaga kat mana-mana lah, tepi jalan, apa-apa cara lah tuan cari rezeki, tuan-tuan jangan bergantung dengan kerja tu. Tuan-tuan buat kerja kerana itu perintah Allah dan kita mendapat pahala. Tapi kita bergantung rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dengan orang kerajaan ke, yang tiap 25 masuk gaji, jangan bergantung pada 25 tu. Bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila-bila pun 25 tu boleh hilang. Kalau sistem negara kita kena hack oleh negara musuh, dia hack sistem kita, rosak, habis 25 pun tak masuk gaji, tuan-tuan. Baik. Jadi kita jangan bergantung pada 25 tu, bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian wa ilaika anabtu, dan kepadamu aku bertaubat ataupun kembali. Maknanya dalam hidup ni tiap kali kita tergelincir ke dalam dosa, kesalahan, hujungnya kita kembali balik pada Allah. Wa ilaika anabtu, pada Allah kita kembali. Yang macam kita sebut taubat lah. Taubat tu maksud dia kembali kepada Allah. Tub ilallah, kembalilah kepada Allah. Tu maksud tubu ilallah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang beriman, kembalilah kepada Allah dengan sebenar-benar kembali. Taubat nasuha ni taubat yang tulus murni. Macam mana nak kembali pada Allah? 3 cara kan. Taubat macam mana nak taubat pada Allah? 3 cara. Yang pertama, tinggal dosa. Yang kedua, menyesal dengan dosa yang kita buat. Yang ketiga, kita berazam kita tak nak buat dah dosa tu. Yang keempat, kalau kita ambil hak orang kena bagi balik. Kalau tidak, tak selesai sampai sudah. Itu cara kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita tinggal dosa-dosa yang kita lakukan, menyesal dan berazam tak nak buat dah. Kalau tak ada 3 ni, tak dikatakan kembali kepada Allah dengan sebenar-benar kembali. Kemudian wabika khasamtu. Wabika khasamtu maksud dia kerana engkau aku bertelagah ataupun aku memerangi musuh. Makna dia apa? Kenapa kita bermusuh dengan orang? Kita bermusuh kerana dia menentang Allah, begitu. Kalau ada orang yang menentang agama Allah, kita menentang dia kerana dia menentang agama Allah. Kalau ada orang menyebut benda yang tak baik tentang agama Allah, kita akan berbalah dengan dia. Pasal apa? Untuk membela agama Allah. Tak boleh bila agama Allah dihina kita diam, hukum dia berdosa. Jadi kalau kita nak khasam tu, maksudnya kita berbeza, kita mungkin kita tak sama pandangan dengan orang, mungkin kita duduk dalam satu kelompok, dia duduk kelompok yang lain. Pasal apa jadi macam tu? Kerana Allah. Pasal kelompok sana salah, kelompok sini betul. Kita bertelagah, kita berbalah kerana Allah, kerana puak sana salah. Bukan saja-saja kerana nafsu. Bila kita tahu golongan tu salah, kita tak boleh bersama dengan dia. Dan kita kena jelaskan kesalahan dia. Kita kena jelaskan kezaliman dia. Supaya apa? Supaya kezaliman dia tidak disokong, tidak diangkat oleh pihak yang lain. Supaya orang lain tidak terperdaya dengan tipu daya dia. Jadi untuk kita berbeza, berbalah, semua bika khasam tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tu Nabi berperang. Nabi berperang dalam perang Uhud, Nabi berperang, perang Badar Nabi berperang, perang Khandaq Nabi berperang. Bukan saja perang, kerana nak membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian Allahumma inni, itu saya sebut kat tuan-tuan, bukanlah semua benda itu satu ketika dia buruk, selama-lamanya buruk. Ada ketika dia baik. Ikut tempat tuan-tuan. Ada benda dia baik satu sudut, tapi ketika itu dia tak baik. Contohnya, maafkan orang baguslah. Maafkan orang ni bagus. Nabi sebut wa ma zada bi'afwin illa wa ma zada Allah bi'afwin illa 'izzah. Tidaklah seorang hamba itu dia memaafkan seorang kecuali Allah Taala angkat kemuliaan bagi dia. Tapi bila kemaafan ni tak bagus, ada masa kemaafan tak bagus. Kemaafan tak bagus bagi hakim dalam mahkamah. Hakim dalam mahkamah dia tak boleh maafkan suka hati. Dia kena ikut hukum. Macam mana hukum dia? Macam kita tengok di Sabak Bernam.
Sungai Besar. Ada seorang pemuda 20 tahun dia bunuh seorang perempuan. Dia bunuh, kemudian dia tikam dada, dia kerat perut dia, kemudian dia bakar. Tak apalah. Kemudian dia bakar berapa kali dia bakar. Kalau masuk dalam mahkamah dah, kalau terbukti dia salah. Terbukti dia salah. Tapi hakim tengok kesian dia. Contohnya lah hakim tengok kesian. Budak ni miskin, keluarga dia susah. Dia dah bunuh orang lah. Sabit dia bunuh. Tapi hakim tengok kesian. Kesian lah. Hakim kata tak apalah, aku maafkan. Maaf masa ni tak kena. Nyawa dibalas nyawa. Betul tak? Dia dah salah. Tidak nak jadi pengajaran macam mana. Masa ni bukan boleh maaf. Hukum kena dilaksanakan. Tak boleh kesian. Ni bukan tempat kesian. Kesian tu bagus tapi bukan tempat dia. Kalau benar dia salah, nyawa dia balas nyawa. Itu baru adil, tuan-tuan. Dalam Quran sebut kan, apa? In yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihimah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi penegak kebenaran. Kena tegak kebenaran. Syuhada'a lillah, jadi saksi yang betul. Kalau kita nampak orang tu buat salah. Masuk mahkamah kita tengok dia bunuh orang, kena bagi tahu dia bunuh orang. Kita tengok dia curi, kena sebut dia curi. Jangan kita perteberai in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Sekiranya orang yang kena tuduh tu dia orang kaya. Kita nak kata dia curi, kalau aku kata dia tak curi, nanti dia bagi aku duit. Dia kaya. Kalau aku tolong dia, nanti dia tolong aku bila aku susah. Ataupun kerana dia miskin. Disebabkan dia miskin, kita kesian. Kita nampak dia bunuh orang dah. Tapi disebabkan dia miskin, kesian lah. Nanti kena tangkap, kesian kat anak-anak dia. Kata Allah itu tak boleh. Macam tu tak boleh. Kalau kamu kesian dia kerana dia miskin, Allah lebih kesian pada dia. Fallahu awla bihimah. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Jangan ikut nafsu dalam berhukum dengan adil. Tak boleh. Maknanya kalau dah salah dalam mahkamah, salah, kita kena buat salah. Kena jadi saksi. Walaupun saksi tu ke atas diri kita, kita sendiri yang salah, ataupun ibu bapa kita, ataupun adik-beradik kita, aqrabin. Jadi kemaafan ketika itu tak kena. Sama juga dalam bab apa? Tipu. Kalau kita kena musuh tangkap kita, tanya kita, paksa bocorkan rahsia negara, rahsia ketenteraan, kita tak boleh bocor. Sekali pun mata kita dicungkir, kita dibunuh, kita tak boleh bocor. Kita bagi tahu kat mana bom, kat mana artileri, kat mana pusat kawalan, habis semua, mati nanti negara kita kena bom. Kita tak boleh bocorkan rahsia. Tipu pi lah lagu mana pun. Masa tu dia tak panggil tipu dah, dia panggil menyelamatkan negara. Sama juga cakap benar. Cakap benar bagus, tapi ada ketika tak bagus. Kalau kita dengar si A kutuk si B, jangan kita pergi jumpa B, kita cerita semua, aku ni tak cukup tipu, aku cakap benar. Tak, itu bukan cakap benar, itu batu api. Cakap benar. Benda yang menimbulkan permusuhan jangan kita sampaikan. Dia jadi namimah, yamshi bin namimah. Sama dalam ni tuan-tuan, bertelagah. Telagah ni tak elok lah. Tapi kalau jadi bertelagah kerana satu puak tak mau tunduk pada Allah, satu puak nak membela agama Allah, masalah pada puak yang tak tunduk pada perintah Allah, masalah pada dia. Dan manusia memang akan bertelagah, tuan-tuan, sebab akan ada di kalangan manusia yang memang tak mau ikut. Dia tak mau ikut, dia pentingkan dunia, pentingkan keinginan nafsu dia, dia pentingkan jiwa dia lebih pada agama. Maka akan jadi permusuhan. Satu puak membela agama, satu puak tak mau membela agama dia. Baik, kemudian Allahumma inni a'udzu bi'izzatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaan-Mu. Yang ni boleh. Minta lindung dengan kemuliaan Allah boleh. Yang ni minta lindung dengan sifat Allah. Yang tak boleh, minta lindung dengan makhluk tak boleh. Siapa pun. Aku minta lindung dengan Nabi Muhammad, ni tak boleh. Kita minta lindung dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Sama dengan sumpah. Sumpah hanya pada Allah dan sifat Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi boleh. Demi Kaabah tak boleh. Kaabah makhluk. Demi Tuhan Kaabah boleh. Demi Al-Quran boleh. Pasal Al-Quran sifat Allah. Ini sifat berkata-kata. Demi Al-Quran boleh. Jadi boleh minta lindung dengan Allah ataupun salah satu daripada sifat-sifat Allah. Minta lindung dengan makhluk tak boleh. Hatta dengan Kaabah ke Nabi Muhammad dengan malaikat tak boleh. Ini semua makhluk. Semua makhluk iftiqar kepada Allah. Semua memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta lindung dengan kemuliaan-Mu. Ya Allah, aku memohon. Nabi Muhammad pun berdoa pada Allah. Ini Nabi Muhammad iftiqar. Nabi Muhammad SAW pun minta perlindungan dengan Allah. Takkan kita minta perlindungan dengan Nabi SAW? Nabi pun minta perlindungan pada Allah.
Tempat kita berdoa berpaut semua pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Nabi doa ni nak ajak pada kita macam ni cara doa. Minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kemuliaanmu, la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau, antudillani, janganlah engkau sesatkan aku. Sesatkan di sini maksud dia Nabi tersilap lah tuan-tuan dalam urusan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beza tuan-tuan Nabi dengan kita ni. Nabi tak ada yang sesat mati kufur, tak ada seorang pun. Nabi tak ada yang berzina, Nabi tak ada yang minum arak, Nabi tak ada yang tengok benda haram. Nabi ni tak ada dosa-dosa lagu tu. Dosa yang manusia duk buat selalu, Nabi tak pernah buat dosa lagu tu. Tapi Nabi ni kadang-kadang Nabi rasa bersalah dalam beberapa benda. Contoh, Nabi rasa macam apa? Kurang mengingati Allah. Nabi rasa dosa. Nabi rasa kurang. Contohnya Nabi apa? Nabi banyak memikirkan tentang umat dia, banyak memikirkan tentang isteri dia ataupun urusan dunia sampai lupa tentang rasa muraqabatullah, pengawasan Allah, atau musyahadatullah, rasa penyaksian dalam hati pada Allah. Bagi musyahadah, syuhudiyah. Dia rasa kurang perasaan itu, keberadaan Allah bersama dia. Nabi rasa itu satu dosa. Begitu. Sebab Nabi ni hati dia sentiasa berasa hati dia bersama dengan Allah. Kalau Nabi rasa ada satu saat yang hati Nabi ni Nabi lebih memikirkan tentang dunia, maka Nabi rasa bersalah. Ada sebut dalam hadis Nabi, innahu la yughanu ala qalbi, sungguhnya hatiku rasa macam ada tutupan, hatta yastaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah, sehingga aku istighfar pada Allah 100 kali. La yughan di sini Nabi istighfar, minta ampun pada Allah. Kalau Nabi terasa, tak ada, sebenarnya tak ada perasaan Nabi. Kok Nabi terlalai daripada mengingati Allah di dalam hati. Setengah ulama kata hati Nabi ni selalu naik dari satu makam ke makam yang lain. Dia naik makam. Bila naik satu makam, Nabi rasa kurang makam yang sebelum tu, maka Nabi istighfar untuk makam yang lepas. Nanti naik lagi makam. Sebab Nabi ni dia nampak benda yang kita tak nampak. Nabi nampak malaikat-malaikat. Nabi pernah tengok malaikat-malaikat yang beribadah di atas langit. Nabi pernah naik ke langit. Nabi nampak benda kita tak nampak. Benda-benda Nabi Isra' dan Mi'raj Nabi tengok. Jadi iman Nabi Muhammad SAW lebih tinggi daripada kita semua tuan-tuan. Nabi menyaksikan benda yang kita tak tengok. Jadi Nabi ni kadang-kadang benda yang kurang, benda tak kurang pun, tapi Nabi rasa kurang. Nabi minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Nabi minta ni, janganlah sesatkan aku ni. Sesat di sini bukanlah sesat seperti mana orang keluar pada Islam. Sesat sini orang melakukan kejahatan menentang Islam. Bukan maksud dia itu. Tersesat di sini maksud dia Nabi ni terlalai ke, terkurang mengingati Allah ke, kurang menunaikan tanggungjawab sebagai seorang rasul ke. Begitu tuan-tuan. Nabi sangat risau. Tu Nabi minta pada Allah, takut-takut jejak langkah Nabi terkurang. Baik, dia samalah tuan-tuan. Contoh yang lain lah. Macam kita minta pada Allah kan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dia bukan makna dia kita ni sesat tuan-tuan. Tapi kita minta pada Allah, tambahkan petunjuk pada kita. Supaya dalam kehidupan kita ni kita tak tersilap tuan-tuan. Tak tersilap jalan. Sebab hidup kita panjang lagi, kita tak tahu boleh kita mati lagi setahun, lagi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kita tak tahu. Ada ketika kita akan menghadapi keadaan yang kita tak tahu yang mana satu betul, yang mana satu salah. Tu yang kita diminta tu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yani ya Allah, tambahkanlah hidayah dan bimbinglah kami, berikanlah kami, tetapkanlah kami tasbit, tetapkanlah kami di atas Islam dan berikan hidayah selagi mana kita hidup. Pertama kita kekal di atas iman, Islam dan kebenaran, dan kita minta ditambahkan petunjuk supaya kita boleh membezakan berbagai-bagai benda dalam dunia ni, mana satu yang betul, mana satu yang salah. Baik, kemudian antal hayyul ladzi la yamut, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha hidup, la yamut, dan tidak akan mati. Ya Allah Ta'ala Tuhan yang maha hidup. Ya la Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Biasanya al-hayyu ni disertakan dengan al-qayyum, berdiri sendiri. Kaulah Tuhan yang hidup, yang tidak akan mati. Wal jinnu wal insu yamutun, sedangkan jin dan manusia semuanya mati. Makna dia apa? Bergantung semata-mata pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain pada Allah, jin, manusia, hatta para malaikat sekalipun, semuanya mati tuan-tuan. Yamutun. Baik, habis. Muttafaqun alaih. Baik, kita tengok huraian ni.
Allahumma laka aslamtu, ya Allah aku berserah diri padamu. Maksud dia apa? Aku berserah pada hukummu dan perintahmu. Itu makna dia. Makna berserah pada Allah, serah pada segala hukum Allah yang ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Yang kedua, kita berserah kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna menyerahkan diri. Ada satu kisah yang menarik tuan-tuan berkenaan dengan penyerahan diri ni, berkenaan dengan Zainab binti Jahshin, yang ini isteri Nabi, sepupu Nabi dan isteri Nabi tuan-tuan, dan suami dan abang dia yang bernama Abdullah bin Jahshin. Zainab binti Jahshin ni sebelum dia berkahwin dengan Nabi SAW, Nabi pinangkan Zainab ni untuk anak angkat Nabi. Nabi ada seorang anak angkat yang Nabi cukup sayang. Zainab ni cantik, satu orang perempuan yang cantik, kaya dan keturunan yang elok, keturunan Bani Hashim, keturunan yang sangat dimulai di Mekah tu. Yang anak angkat Nabi ni Zaid bin Harisah. Ini keturunan hamba. Dia miskin. Tapi orang panggil dia Zaid bin Muhammad, sebab bila keluarga dia datang daripada luar Mekah, datang ke Mekah nak bebaskan dia, nak ambil Zaid bin Harisah ni balik. Nabi Muhammad SAW kata, tanya pada Zaid bin Harisah, kalau dipilih kamu ambil free je, sebab masa tu dia hamba. Kalau dipilih Nabi, kena ikut dia lah. Dia nak pilih yang mana. Maka keluarga Zaid bin Harisah jumpa Zaid bin Harisah, nak bebaskan dia lah, ajak balik kampung, keluar daripada Mekah lah. Kemudian Zaid bin Harisah memilih Nabi Muhammad SAW. Sampailah orang Arab panggil dia Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, bukan bin Harisah. Zaid anak pada Muhammad, sebab dia sangat sayang dan setia pada Nabi SAW. Dia lebihkan Nabi daripada keluarga dia sendiri pun. Kemudian Allah Ta'ala tak izinkan, tak boleh binkan orang pada orang lain. Turun ayat Quran, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Tak boleh bin seseorang pada lain, binlah pada ayah mereka. Itulah yang paling adil di sisi Allah. Kalau bukan bin kita, jangan tipu bin pada kita, berdosa, rosak nasab. Bin pada Nabi pun tak boleh. Bin pada Nabi pun Allah Ta'ala tak bagi. Jadi ubah, lepas sejak pada tu panggil balik Zaid bin Harisah. Tak boleh bin pada selain pada bapa, mesti bin pada bapa. Tak apa tuan-tuan. Kemudian bila Nabi sangat sayang Zaid bin Harisah ni, maka Nabi pinangkan Zaid bin Harisah dengan sepupu Nabi. Sepupu Nabi yang cantik, rupawan, kaya dan keturunan yang bagus. Nabi nak bagi yang terbaik untuk anak angkat Nabi lah, Zaid bin Harisah. Jadi bila Nabi pinangkan, ketika ini Zainab binti Jahshin ni keberatan nak terima. Pertama, Zaid miskin, Zaid bekas hamba. Kemudian Zaid pula bukan keturunan yang mulia, keturunan hamba, luar pada Mekah, orang asing pula tu. Jadi bila Zainab tak mau, sepupu Nabi ni tak mau, keberatan. Abdullah bin Jahshin pun keberatan juga, abang pada Zainab ni, wali lah, nak kahwinkan. Dia pun keberatan juga. Takkan nak bagi kahwin dengan bekas hamba, orang miskin. Ni anak dia orang kaya, adik dia orang kaya, keturunan yang bagus. Maka turunlah ayat Quran, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Turun ayat ni. Ayat ni mengatakan tidak patut, tidak selayaknya bagi orang yang beriman, sama ada lelaki ataupun perempuan, merujuk kepada Abdullah bin Jahshin dengan adik dia Zainab binti Jahshin. Tak patut, tak layak, tak sepatutnya orang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila Allah dan Rasul memutuskan satu hukuman, mereka ada pilihan yang lain. Tak patut. Maksud dia serah diri tuan-tuan. Kalau itu perintah Allah, taat. Itu perintah Allah dan Rasul. Jadi Zainab binti Jahshin dengan abang dia pun Abdullah bin Jahshin, terimalah tuan-tuan, kahwinkanlah si Zaid bin Harisah dengan Zainab. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, bila dah kahwin, memang dia betul-betul patuh lah tuan-tuan, patuh pada perintah Allah dan Rasul. Bila dah kahwin, selang apa lama, bergaduh. Bergaduh. Zainab dengan Zaid bergaduh. Punca dia pasal apa? Punca pasal keturunan lah. Dia ada hikmah sebaliknya. Dia ada cerita di sebalik dia. Pasal Zaid rasa Zaid ni hina, dan Zainab selalu sebut tentang kemuliaan keturunan dia. Jadi disebabkan tu Zaid rasa terhina bila setiap kali duduk dengan isteri dia. Pasal isteri dia daripada keturunan yang mulia, dia keturunan hamba. Dia kata sebut Zainab selalu memperkecilkan dia. Bergaduh-bergaduh, Nabi SAW kata dia nak ceraikan isteri dia. Yang Allah dengan Rasul suruh kahwin tu, dia nak ceraikan isteri dia.
Maka Nabi kata, amsik alaika zaujak, tahan dulu, jangan ceraikan isteri kamu. Jadi bergaduh tuan-tuan, last sekali cerai juga, habis. Jadi timbul persoalan tuan-tuan, macam mana Allah dan Rasul yang suruh kahwin Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahshin, tapi hujungnya cerai. Dia bukan apa, sebab dia cerita yang lebih penting lagi sebenarnya. Cerita yang lebih penting bukan apa, dalam budaya Arab, isteri kepada anak angkat tak boleh dikahwini oleh pak mentua, menantu. Kalau kita ada anak angkat, isteri dia kita tak boleh kahwin. Itu budaya bangsa Arab Quraisy, masa budaya Arab jahiliah. Kalau anak kita memanglah menantu kan, kita ada anak lelaki kita kahwin dengan seorang perempuan, walaupun dia tak sentuh lagi, baru kahwin, takdir Allah meninggal dunia, menantu tu dia mahram muabbad dengan kita selama-lamanya. Mahram muabbad kerana musaharah. Kita tak boleh kahwin dengan menantu. Dengan menantu tak boleh kahwin. Sekalipun anak kita tak sentuh lagi dia. Ada orang dia baru kahwin, dia baru ada kes kan, baru kahwin baru je kahwin, aksiden meninggal. Bini dia tak mati. Jadi bini dia tu walaupun belum disentuh oleh suami dia, bapa kepada suami tu dengan perempuan tu, maksud dia pak mentua dengan menantu tu lah, dia mahram muabbad kerana musaharah. Tak boleh kahwin selama-lamanya kerana persemendaan, kerana pernikahan. Maksud dia boleh salam, tak batal sembahyang selama-lamanya. Walaupun dah bercerai pun, ada orang kan dia kahwin sat bercerai. Perempuan tu walaupun dah bercerai dengan lelaki tu, bapa lelaki tu tetap mahram muabbad bagi dia selama-lamanya. Itu memang betul pun. Memang itulah pegangan dia. Tapi kalau anak angkat tak, anak angkat mana ada nasab dengan kita? Kalau ada orang ada anak angkat, dia ada anak angkat lelaki, anak angkat lelaki dia kahwin dengan seorang perempuan, lepas tu bercerai, dia boleh kahwin dengan perempuan tu, pasal yang tadi bukan anak dia, tu anak angkat. Tapi dalam budaya Arab jahiliah, walaupun anak angkat, bapa angkat tak boleh kahwin dengan isteri dia, bekas isteri dia. Itu budaya masyarakat Arab lama dahulu. Sebab tu bila Zaid bercerai je dengan Zaid bin Harisah bercerai je dengan Zainab binti Jahshin, maka Allah terus kahwinkan Nabi dengan Zainab binti Jahshin. Jadi Allah yang kahwinkan. Dalam banyak-banyak isteri Nabi, dalam banyak-banyak orang perempuan dalam dunia ni, satu-satunya orang perempuan yang Allah kahwinkan adalah Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin ni isteri Nabi yang turun wahyu, kahwinkan dia dengan Nabi SAW. Supaya apa? Supaya nak menghabiskan budaya Arab jahiliyah yang mengatakan menantu kepada isteri kepada anak angkat, pak mentua tak boleh kahwin. Ini tak ada tuan-tuan. Isteri kepada bapa angkat, isteri kepada anak angkat. Kalau anak angkat tu bercerai, bapa angkat boleh kahwin dengan isteri dia. Dia tak ada masalah. Yang ada masalah kalau yang memang betul-betul ada keturunan, anak kita sendiri. Anak kita sendiri, isteri dia. Ataupun mak tiri pun sama. Mak tiri pun tak boleh, anak tiri tak boleh kahwin dengan pak tiri. Anak tiri tak boleh kahwin dengan mak ataupun pak tiri. Baik, kemudian wafil hadis, dan dalam hadis juga al-itija ila Allah wal i'tisam bih, yakni kembali kepada Allah dan berpegang padanya. Man ittazza bi ghairillah dhalla. Disebut ni huraian hadis. Imam Nawawi sebut, barang siapa yang mencari kemuliaan selain pada Allah, maka dia akan hina. Siapa yang mencari kemuliaan selain pada Allah, maka dia akan hina. Allah Subhanahu wa taala sebut tentang orang munafik, basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Berikanlah khabar gembira pada orang munafik dengan azab yang pedih. Siapa orang munafik ni? Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai teman rapat mereka sehingga mereka tinggal orang Islam. Mana dia apa? Orang yang memilih orang kafir sebagai teman rapat, dalam masa yang sama dia bermusuh dengan orang Islam. Dia mencari orang kafir sebagai teman rapat dia bermusuh dengan orang Islam. Apatah lagi orang Islam yang dia memusuh tu orang Islam yang baik, ustaz-ustaz, ulama-ulama, yang tu yang dia musuh, dia pilih berbaik dengan orang kafir. Itu sifat munafik tuan-tuan. Kemudian kata Allah, ayabtaruna indahumul izzah. Adakah golongan munafik ni mencari kemuliaan, mencari kekuatan, mencari keagungan di sisi orang kafir? Fa innal izzata lillahi jami'ah. Sesungguhnya kekuatan, kemuliaan milik Allah kesemuanya. Baik, itu ciri munafik. Siapa yang mencari kemuliaan selain pada Allah, maka dia akan hina. Wa man ihtada bighairi hidayatihi dhallah.
barang siapa yang mencari petunjuk selain daripada petunjuk Allah, maka dia akan sesat. Wa man i'tasama billahi ta'ala, barang siapa yang berpegang pada Allah, wa tawakkal alaih, dan bertawakal padanya, azuma wa jalla, dia akan menjadi hebat dan menjadi mulia. Habis huraian Imam An-Nawawi rahimahullah. Akan datang kita akan pergi hadis yang ke-76. Saya panjang, hadis 76 ni panjang. Jadi cukup sekadar itu, saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimina wa muslimat mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.